Salahuddin Al-Ayyubi, atau nama sebenarnya Yusuf ibn Ayyub, lahir di Tikrit, sebuah daerah di Iraq pada 1137 Masihi dan berbangsa Kurdish. Salahuddin adalah gelaran yang diberikan kepada beliau yang bermaksud kebenaran iman. Oleh kerana berlaku konflik antara bapa saudaranya, As'ad ad-Din Shirkuh yang merupakan panglima di sana dengan penjaga keluar masuk kota, mereka melarikan diri ke Baqlaba di Lubnan bersama bapa Salahuddin, Najmuddin Ayyub dan Salahuddin yang masih bayi. Di sinilah Salahuddin membesar dan mempelajari agama dan pelbagai ilmu lain. Penguasa di Baqlaba yang mengenal Najmuddin dan As'aduddin melantik bapa Salahuddin menjadi Gabbenor di sana. Salahuddin pula membesar dan dilantik menjadi ketua polis di Bandar Damsyik ketika pemerintahan bapa saudaranya yang merupakan sultan di Damsyik, yaitu Sultan Mahmud Nuruddin Zengi, nak dijadikan cerita berlaku pergolakan dalam pemerintahan di Mesir yang ketika itu di bawah pemerintahan kerajaan Fatimiyah yang beraliran Syiah. Penduduk Kristian Qibti tidak berpuas hati kerana sering ditindas meminta tolong tentera salib di Jerusalem untuk menggulingkan kerajaan Fatimiyah. Mendengar khabar tersebut, kerajaan Syiah yang sedar mereka berada dalam keadaan lemah kerana kepincangan politiknya meminta tolong Sultan Nuruddin yang beraliran Ahli Sunnah. Walaupun berbeza aliran, Sultan Nuruddin tetap menolong Digen menghantar tentera di bawah pimpinan Asaduddin dan Salahuddin. Tentera Islam menang dalam pertempuran tersebut. Melihat ketokohan Asaduddin dan Salahuddin, penduduk Mesir melantik Asaduddin menjadi sultan selepas menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang korup. Namun tidak lama selepas itu, beliau meninggal dunia dan diganti anak saudaranya Salahuddin menamatkan dan menukarkan aliran Syiah bawah pemerintahan Fatimiyah kepada Ahli Sunnah. Beberapa tahun selepas itu, Sultan Nuruddin pula meninggal dunia meninggalkan pewaris yang belum cukup dewasa untuk menaiki takhta menggantikan beliau. Jadi, masyarakat Damsyik bersepakat menjadikan Salahuddin sebagai sultan di Damsyik. Pada kemuncak pemerintahan Sultan Salahuddin, beliau menjadi pemerintah bagi wilayah Mesir, Damsyik, utara Irak, Yaman, Hijaz dan Nubia, membentuk kerajaan besar Ayyubi di bawah dinasti Abbasiyah. Ketika itu Jerusalem berada di bawah tawanan tentera salib yang dirampas semenjak 1099. Di sini terletaknya Masjid Al-Aqsa, masjid yang penting kepada umat Islam sebagai kiblat pertama mereka. Jerusalem juga adalah kawasan yang mempunyai keistimewaan dalam Kristian dan Yahudi. Pada tahun 1186, Islam dan Kristian bersetuju untuk melakukan gencatan senjata selama 3 tahun. Namun, Reinald of Chatillon melanggar perjanjian ini dengan menghalang, mendera dan membunuh kabilah-kabilah yang melalui kawasan Laut Merah untuk pergi menunaikan haji, bahkan mengancam untuk menyerang Mekah dan Madinah dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabar itu sampai ke Salahuddin, membuatkan beliau bersumpah untuk menamatkan Reinald dengan tangannya sendiri. Salahuddin mempersiapkan tentera yang terhebat sepanjang zaman baik dari segi mental, fizikal dan rohani demi mengalahkan tentera salib sepenuhnya. Walaupun jumlah tentera salib lebih ramai dengan gabungan antara Guy of Lusignan dan Raymond Trigger of Tripoli. Dalam pertempuran di Hittin, Salahuddin berjaya mengalahkan tentera salib dan menangkap Guy of Lusignan dan Reinald. Reinald dikenakan hukuman mati oleh Salahuddin sendiri, manakala Guy of Lusignan yang takut akan dikenakan hukuman yang sama diampunkan. Salahuddin mengatakan kepada Guy of Lusignan bahawa bukan kebiasaan raja untuk membunuh raja, tetapi lelaki itu telah melampaui segala batas dan oleh itu aku memperlakukannya demikian. Pada tahun 1187 Masihi, Salahuddin berjaya membebaskan Jerusalem dengan taktik yang bijak untuk mengelakkan pertumpahan darah setelah mengepung kota tersebut dan mengenakan beberapa syarat kepada Saki Baki, tentera salib
yang berada di kota Jerusalem. Salahuddin meninggal pada 1193 dan hanya meninggalkan sekeping emas dan 40 perak kerana hartanya telah diberikan kepada rakyatnya yang miskin manakala makamnya hanya diperbuat daripada kayu. Menunjukkan betapa zuhudnya pemimpin yang hebat dan disegani di seluruh dunia ini. Ketokohan Salahuddin dalam memerintah, akhlak, ketakwaan dan kezuhudannya seringkali disanjung oleh masyarakat, bukan sahaja Islam, malah Eropah, walaupun mereka pernah bermusuhan. Salahuddin dianggap sebagai role model untuk para penguasa dan raja.